billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Tazkirah Ramadan pada malam yang penuh keberkatan ini, Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadhil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para pencendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya pada malam ini kita sangat bergembira, sangat berasa bahagia atas sebesar-besar nikmat yang Allah hadiahkan buat kita semua, iaitulah nikmat kita mengecapi kemanisan beribadah di dalam bulan Ramadan. Inilah bulan yang kita tunggu-tunggu, inilah bulan yang kita nanti-nanti. Bagi mereka yang sempurna iman, bagi mereka yang sehat iman, kedatangan Ramadan ini satu kegembiraan yang besar, satu kebahagiaan, satu kenikmatan, satu kelazatan. Tapi bagi mereka yang imannya tidak sehat, ya, imannya berpenyakit, pastilah Ramadan ini suatu bebanan bagi mereka. Pasti mereka akan mengeluh, mereka akan merungut dengan kehadiran Ramadan. Allah, Ramadan lah pula, aduh, siang kena puasa, malam kena tarawih, lepas tu nak lepak kedai kopi pun tak boleh, kawan-kawan ajak tadarus, ya. Inilah dia, ya, Masya Allah. Dan bagi mereka yang sehat imannya, bila penghujung Ramadan, nak masuk Syawal, ketika itu mereka bersedih, ya, mereka menangis kerana kekasih mereka nak meninggalkan mereka, Allah, ya. Tapi bagi mereka yang imannya barangkali ada bermasalah, ya, penghujung Ramadan itulah satu kegembiraan yang besar, ya, Masya Allah, hingga mereka berkata, hip hip hore, merdeka, ya, aku akan bebas daripada belenggu puasa. Masya Allah, ya. Kita ambil contoh sifat para salafus soleh zaman dahulu kala. Lagi 6 bulan nak memasuki Ramadan, mereka dah buat persiapan diri, mereka bersiap sedia, ya, nak menyambut kedatangan Ramadan. Bila nak masuk Ramadan, mereka gembira, mereka bahagia, ya, mereka sangat-sangat tak sabar-sabar nak memasukinya. Umpama, ya, pengantin baru, ya, nak menanti malam pengantin, begitulah perumpamaannya. Subhanallah. Bahkan bila penghujung Ramadan nak masuk Syawal, para salafus salih menangisi, ya, kerana kekasih mereka nak meninggalkan mereka.
Bahkan sesudah 6 bulan selepas Ramadan, mereka terus menerus berdoa pada Allah, munajat tak putus-putus, minta agar Allah menerima semua amal soleh di sepanjang sebulan Ramadan yang lalu. Masya Allah, ya. Itulah sifat para salafus saleh. Dan sahabat-sahabat berkata, kalau boleh kami nak setiap hari itu di sepanjang tahun adalah Ramadan. Maknanya bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan sampai bulan 12 semuanya Ramadan. Sebab apa? Keistimewaan kelebihan yang sangat besar ya Allah hadiahkan untuk umat Muhammad di dalam bulan ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, telah diberikan kepada umatku 5 perkara di dalam bulan Ramadan yang mana Allah tak pernah beri kepada para rasul yang terdahulu. Yang pertama, di permulaan Ramadan Allah melihat kepada umatku. Barang sesiapa yang Allah melihat kepadanya, nescaya dia tidak akan diazab selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut orang-orang yang berpuasa di siang hari lebih harum di sisi Allah daripada wangian kasturi. Yang ketiga, para malaikat mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berpuasa di sepanjang siang dan malam. Yang keempat, Allah Ta'ala memerintahkan syurga dengan berkata, wahai syurga, bersiap-siaplah dan berhias-hiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka hampir datang untuk memasuki ke dalamnya, lari daripada kepenatan dan kelelahan dunia menuju ke kemuliaanku dan rumahku. Yang kelima, di penghujung Ramadan Allah mengampuni semua dosa mereka. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah pada malam itu malam Al-Qadar? Nabi pun menjawab, tidak. Nabi kata, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang bekerja, sebaik sahaja selesai daripada pekerjaan mereka akan disempurnakan upah-upah mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi radhiyallahu an, ya, hadis sahih. Subhanallah. Bayangkanlah, ya, 5 perkara ini Allah beri khusus untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Allah tak pernah beri kepada umat para rasul yang terdahulu. Betapa istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lalu marilah kita bersyukur banyak-banyak pada Allah, ya, yang telah memanjangkan umur kita hingga ke saat ini, yang mana seawal Rajab lagi kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Pada hari ini kita telah sampai ke dalam bulan Ramadan. Allah telah memakbulkan doa-doa kita. Lalu bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan orang-orang yang sebelum kamu berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, ya. Rupanya peluang nak jadi orang bertakwa ada dalam bulan ini. Ya, bersyukur banyak-banyak. Kawan-kawan kita ramai, ya, tak sempat nak mengecapi nikmat kelazatan bulan Ramadan, ya. Pada bulan Sya'ban mereka dah meninggal dunia. Ada lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan mereka dah meninggal dunia. Bahkan lagi sesaat nak dilantunkan azan menandakan masuk 1 Ramadan, qalu inna lillah, tak sempat nak mengecapi nikmat kelazatan bulan Ramadan. Dan sesungguhnya inilah peluang kita nak memperbaiki diri, nak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, ya. Subhanallah. Dan marilah kita merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah, ya. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Sebab apa kita kena berpuasa, melakukan ibadah sepanjang bulan ini dengan penuh keimanan, penuh mengharap pada Allah Ta'ala, supaya kita keluar daripada Ramadan umpama bayi yang baru dilahirkan, seperti kain putih, tak ada sebarang titik noda dan dosa. Ya, subhanallah, kerana dosa-dosa kita semua telah diampuni sepanjang bulan Ramadan, walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Ustaz ingin berkongsi satu analogi. Ya, analogi. Katalah gelas ini bersih, sangat bersih. Lalu kita curahkan ke dalamnya air yang sangat bersih, iaitulah air mineral water. Lalu Ustaz pun minum air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya menyelam sambil minum air. Okey. Apa akan jadi dengan Ustaz lepas minum air tadi? Pasti air tadi akan memberikan kesegaran, ya, kenyamanan, kesihatan, kekuatan, tenaga, ya, dan juga macam-macam kebaikan. Tapi kalau gelas ni kotor sangat, dah 10 tahun tak dicuci, ya, dalamnya dah berkeladak, berlumut, berdaki, berminyak, ya, ada mendapan, segala kuman, bakteria, virus, semuanya ada. Ya, Masya Allah. Tiba-tiba Ustaz ambil gelas yang kotor ni tanpa dicuci, Ustaz serta-merta curahkan air yang sangat bersih, namanya air mineral water. Lalu Ustaz minum. Agak-agak apa akan jadi dengan Ustaz? Ya, kemungkinan mendatangkan mudarat, mengundang penyakit, ya, mendatangkan jangkitan-jangkitan, badan menjadi lemah, ya, atau serta-merta, ya, tumbang, masuk ICU, barangkali begitu. Ya, sebab apa? Kan airnya air bersih, betul airnya bersih, tapi disebabkan gelasnya kotor. Ya, jadi Ustaz nak bagi perbandingan di sini, gelas ini umpama hati. Air bersih ini umpama bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tadi kalau gelas bersih, curah air bersih, kita minum, dia memberi faedah, memberi manfaat. Maknanya kalau kita masuk Ramadan membawa hati yang bersih, ataupun hati belum berapa nak bersih, tapi kita usaha betul-betul ni dalam minggu pertama, usaha betul, istighfarnya, taubatnya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, ya, qiyamul lailnya, sampai hati kita bersih, nescaya Ramadan itu akan memberi kebaikan yang banyak. Apa kebaikannya? La'allakum tattaqun. Ya, pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Kalau kita memperdalami ilmu lughah Arabiah ataupun bahasa Arab, la'allakum kalau digunakan sesama manusia, dia menjadi makna pengharapan. Maknanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, ataupun semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau la'allakum tattaqun, Allah yang menyebutkan ke atas hamba-hambanya, maknanya akan bertukar daripada makna pengharapan menjadi makna kepastian. Jadi la'allakum tattaqun maknanya pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun maknanya nescaya kamu akan menjadi orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun maknanya confirm. Ini bahasa Jerman, tuan-tuan, ya. Kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Bahasa Jawa, tuan-tuan. Subhanallah. Maksudnya natijah daripada ibadah Ramadan yang sepenuh hati, yang bersungguh-sungguh tadi, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Tapi kalau gelas ini kotor sangat, ya, walaupun kita curah air yang sangat bersih, kita minum, air yang bersih tadi tak akan memberi apa-apa kebaikan dan faedah kepada diri kita. Jadi gelas kotor umpama hati yang kotor. Kita dah masuk Ramadan pun kita masih leka lalai lagi, masih tak tinggal perkara-perkara dosa dan maksiat, kan? Maka Ramadan yang suci bersih tadi tak akan memberi apa-apa kebaikan dan faedah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang-orang yang berpuasa, tidak ada sebarang pahala pun untuk puasanya melainkan hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Ya, apa taknya? Puasa-puasa juga tapi tak solat. Apa taknya? Puasa-puasa juga
tapi tak tutup aurat. Apa taknya? Puasa juga, tapi mengumpat pun boleh tahan, ya, dan macam-macam lagi, ya. Maka jadilah puasanya seperti mana puasa yang disifatkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ya, puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk, ya, masya-Allah. Apa makna puasa yang yuk? Iyalah, orang tengok dia macam puasa, tapi orang tak tahu lepas subuh tadi dia buka periuk, satu pinggan dia melantak, orang tak tahu. Nampak macam puasa, hakikatnya Allah tak terima pun ibadah puasanya, ya. Subhanallah. Jangan sampai begitu, ya. Sesungguhnya tuan-tuan puan hadirin dikasihi oleh Allah, ya. Puasa ini masya-Allah, ya, disifatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Manusia berpuasa tu ada 3 peringkat. Yang pertama, puasa umum, iaitulah puasa hanya sekadar menahan perut daripada makan dan minum sahaja, tak lebih daripada itu. Yang kedua, iaitulah puasa khusus, iaitulah bukan sekadar dia menahan perut daripada makan dan minum, malah dia juga menjaga panca indera, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, ya, masya-Allah, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan sesuatu yang menyakiti orang lain. Yang ketiga, iaitulah puasa khususul khusus. Ini paling tinggi, paling hebat, ya, yang kita nakkan kalau boleh, ya. Iaitulah puasa yang bukan saja menahan perut daripada makan dan minum, bukan saja menahan panca indera daripada perkara yang ditegah oleh Allah, bahkan dia juga berpuasa hati, ya, daripada bersangka buruk dengan Allah, bersangka buruk sesama manusia, menjaga hati daripada sifat-sifat mazmumah, ya, ada perasaan hasad, dengki, rasa riak, rasa takabur, rasa sombong, angkuh, bongkak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Allahu Akbar. Dengan kata lain, puasa yang kita idam-idamkan, yang kita ingini supaya menjadi la'allakum tattaqun, iaitulah puasa zahir dan batin, puasa jasmani dan rohani, puasa luaran dan dalaman, ya. Subhanallah. Dan sebab apa kita susah sangat nak jadi orang-orang yang bertakwa, ya, susah sangat, ya. Ini adalah kerana yang pertama Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammarah bisu, sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kamu melakukan kejahatan, ya. Ada orang kata, Ustaz, katanya jin-jin syaitan dah dirantai bulan Ramadan, tapi kenapa masih ada pencuri, masih ada orang minum arak, masih ada orang berjudi, masih ada orang buat maksiat, ya. Katanya syaitan iblis dah dirantai, dah dipenjara katanya, ya. Subhanallah, ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, inna nafsa la'ammarah bisu, sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kamu melakukan kejahatan, ya. Nafsu ini dia tak pernah ajak kita buat baik. Bahkan kalau kita nak buat baik sekalipun, nafsu akan cuba halang, dia tak bagi kita buat baik. Itulah fitrah nafsu, ya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah mensifatkan nafsu itu seumpama seekor kuda yang sangat liar. Kuda yang sangat liar. Kata Imam Al-Ghazali, untuk nak menjinakkan kuda yang liar ada 2 cara. 2 cara. Pertama, jangan bagi kuda itu makan. Jangan bagi kuda itu makan, ya. Sehari 2 tak bagi makan, kuda itu masih liar. Seminggu 2 minggu tak bagi makan, badannya lemah longlai sedikit. Masuk sebulan tak bagi makan, terketak-ketak, ya, macam orang kena Parkinson, langsung terduduk. Terus dia kata, baik tuan, saya akan turuti segala kemahuan tuan, saya akan patuhi segala arahan tuan. Baik bos. Terus jadi jinak kuda tadi yang asal liar. Jangan bagi dia makan. Maknanya kalau kuda yang liar nak menjinakkan dia, jangan bagi kuda itu makan. Nafsu kita yang rakus, yang ganas, ya, yang sentiasa mengajak buat jahat ini, untuk nak menjinakkannya kita kena puasakan dia, ya, puasakan dia. Dan tempoh 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan sudah cukup untuk menjinakkan hawa nafsu kita, mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang sentiasa menuruti segala ajakan iman. Maka jadilah dia hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh solehah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, nak menjinakkan kuda yang liar ini, kita kena bebankan atas kuda tadi dengan bebanan-bebanan yang berat. Kita letak 100-200 kilo, kuda tadi masih liar, tambah lagi 1000-2000 kilo, berat sikit lah, dia agak perlahan, tambah 10,000 kilo,
terketak, terduduk terus penyek. Kuda tu pun kata, baik bos, saya akan patuhi segala kemahuan tuan, saya akan patuhi segala arahan tuan, baik bos. Terus jadi jinak kuda liar tadi. Maknanya kalau kuda yang liar nak menjinakkan dia, kena bebankan dengan bebanan-bebanan yang berat. Nafsu kita yang rakus, yang ganas, yang liar ini, cara nak menjinakkannya, kita kena bebankan ianya dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan sesungguhnya amalan sunat itu paling banyak kita lakukan pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Ya Allah, ya. Jadi jangan lepas peluang, ya. Sebulan 30 hari yang Allah peruntukkan untuk umat Islam seluruh dunia, untuk kita semua, kita raih sebaik-baiknya, rebut sebaik-baik, grab sebaik-baiknya peluang ini, ya. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan, ya, menjadi hamba Allah yang soleh, yang salah, yang takwa. Sebab apa perlunya takwa? Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang terpancar daripadanya air mata air, ya. Penuh nikmat, penuh keindahan, penuh kecantikan, ya, penuh kelazatan, penuh kebahagiaan, penuh ketenangan. Itulah dia syurga. Dan satu-satunya tiket untuk membawa kita masuk ke dalam syurga tak lain ialah tiket takwa, ya, tiket takwa. Subhanallah. Dan ya Allah, ada satu doa, ya, Nabi SAW bersabda yang maksudnya da'awat la turad, ya. Ada doa yang, satu doa yang tak tertolak sama sekali di sepanjang bulan Ramadan. 30 hari ini kita baca bila-bila masa pun tak tertolak doa ini, tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Apa dia doanya, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini kita baca setiap hari, ya, sepanjang Ramadan. Doa ini tak tertolak, diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Ya Allah, ya. Baik, sama-sama ikut Ustaz baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi doa ni baca banyak-banyak. Begitu juga bila kita bermunajat waktu malam, ya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apakah doa yang paling baik untuk aku baca? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sekiranya engkau bertemu dengan malam Al-Qadar, bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, wahai Allah, Tuhan yang maha pemaaf, engkau amat suka memaafkan hamba-hambamu. Oleh itu, wahai Allah, maafkanlah aku. Subhanallah, ya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat dikasihi Allah. Jadi mudah-mudahan, ya, itu sedikit suntikan semangat lah, ya, supaya kita terus berusaha, ya, memburu segala kurniaan Allah yang sangat banyak di sepanjang bulan ini, lebih-lebih lagi di 10 malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, carilah malam Al-Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ini
inilah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr, iaitulah malam al-qadar, bulan yang Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, Allah tutup rapat pintu-pintu neraka, bulan yang Allah mengikat, membelenggu semua syaitan-syaitan dan iblis untuk nak memberi peluang kepada hamba-hambanya membersihkan diri, mensucikan diri sebersih-bersihnya. Subhanallah. Inilah bulan yang mana semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan dilipat kali gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunat diberi pahala amalan fardu, amalan-amalan fardu pula dilipat kali gandakan sebanyak 70 kali lipat. Semua amalan anak Adam akan digandakan antara 10 ke 700 illa saum, ya, fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibih, dan akulah yang memberi pahala kepadanya. Maknanya apa? Malaikat pun tak tahu berapa nak catat, nak bagi markah kepada orang berpuasa. Maknanya apa? Pahalanya bukan lagi 10 ke 700, bahkan lebih besar daripada itu. Subhanallah. Lalu marilah kita raih semua kurniaan Allah. Jangan kita sia-siakan waktu, ya. Jangan kita biarkan masa-masa berlalu dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan perkara-perkara yang tidak faedah. Begitu juga pastikan setiap hari atau setiap malam di bulan Ramadan, jangan kita biarkan waktu itu tanpa kita bersedekah. Pastikan setiap hari kita mesti bersedekah walaupun sedikit. Kerana seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqah afdal?" Apakah sedekah yang paling utama? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqah fi Ramadan." Sedekah pada bulan Ramadan. Jadi setakat ini sajalah, ya, untuk perkongsian Ustaz. Masa diberikan cuma 20 ke 30 minit saja, tak boleh lebih daripada itu, ya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz, dengan izinnya jua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, sebelum pulang, tabung-tabung yang disediakan oleh pihak Surau Haji Maksum dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat, yang hakikatnya kembali untuk kita juga, ya. Ini satu bentuk pelaburan atau perniagaan yang Allah sifatkan lan tabur, pasti takkan rugi, lan tabur, nescaya takkan rugi, lan tabur, confirm takkan rugi, iaitulah infak harta benda kita pada jalan Allah. Apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia, dilipat-lipat kali gandakan ganjaran pahalanya. Subhanallah. Di samping tabung-tabung surau ataupun ada tertera nombor akaun, ya, dekat skrin, tuan-tuan boleh transfer saja, ya. Semua dunia di hujung jari, senang. Cuma alang-alang transfer jangan RM1, RM2. Alang-alang transfer biarlah RM1,000, RM2,000, ya. Subhanallah. Subhanallah. Di samping tabung-tabung surau, Ustaz juga ada bawa tabung, ya, bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam, ya. Kalau siapa-siapa nak hantar anak ke cucu ke sekolah Ustaz, boleh dekat Puncak Alam saja, tak jauh, ya. Subhanallah. Baik, siapa-siapa nak support barangan yang Ustaz bawa, bolehlah dapatkan dekat belakang sana, ya. Ada kurma segar, ya, kurma basah, ya, rutop yang basah, memang fresh macam dari pokok, ya. Kemudian ada minyak angin, ya, melegakan sakit lutut, setengah sedih bisa kebas. Bukan apa, kadang-kadang bila kita solat tarawih ni, tuan-tuan, ada yang kepala lutut dah longgar, ada kepala lutut yang geris dah tak ada bunyi, yang lebih bimbang takut rukuk, pum, tercabut kepala lutut. Itu lebih merisaukan. Jadi gosok-gosok je lah, sapu-sapu je lah, ya. Dia bidara campur 5 purut, campur halia, panah dan berangin. Dan tuan-tuan boleh tengoklah apa juga yang ada, termasuk minyak wangi kasturi kejang dan sebagainya. Wallahu alam. Kita tutup majlis malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.